Okay, jom kita masuk terowong PKM. Terowong komunis. Jom. Jom, ikut bawah. Jom. Ikut belakang bawah cepat. Ni. Bawah ada lampu. Jom. Jom cepat. Bawah ada lampu. Jom. Lampu ada. Jom cepat. Lampu ada. Nah, ini adalah terowong komunis semasa sebelum merdeka dulu. PKM adalah berdasarkan cara mereka berpakaian, terutamanya pakaian selama PKM. No. Ini sejarah dia lah. Ni gambar pakaian PKM. Parti Komunis ni Chin Peng. Dalam ada informasi berkaitan dengan Chin Peng, Sesua Agung dan Ketua Umum Parti Komunis Malaysia. Dia terowong dia agak besar sebenarnya ni. Ni bawah tanah. Ni tempat pengawal. Ahli PKM, pengawal PKM akan berkawal di sini. Sini ada dia punya senjata, dia punya perkakasan, macam-macam lah kat sini. Kita tengok kan. Betapa ada vitamin C, injection, lemas kencing, ubat bius. Ni perubatan yang digunakan PKM. Ni baju-baju mereka. Ada beg galas, ada kasut, ada senjata. Lukisan propaganda. Ini adalah lukisan yang mereka sebarkan barangkali semasa penentangan yang mereka lakukan. Propaganda ni adalah benda yang kita cuba sebarkan kepada masyarakat supaya masyarakat percaya. Ni tintin lama ni, dapur minyak tanah. Dekat sini segmen bilik bedah. Bilik bedah ni maksudnya tempat rawatan lah. Kalau ahli PKM yang cedera ke, mereka akan gunakan bilik ni untuk bedah. Tapi terowong ni tak kecil sebenarnya, besar. Terowong komunis. Tempat tidur. Dalam ni pun ada tempat tidur. Kita buat. Dalam gua ni penuh, terowong ni penuh dengan informasi berkaitan dengan PKM. Nampak tak sabotaj yang mereka lakukan pada kereta api, melumpuhkan sistem pengangkutan, kediaman penduduk yang hangus dibakar oleh pengganas komunis, serangan dan kebakaran yang dilakukan oleh 80 pengganas. Pokok getah dirosakkan, protes ataupun sabotaj pada ekonomi dan sabotaj kerjaan terberat juga dilakukan. Sehingga berlakunya darurat di tanah Melayu. Nampak tak ni ada pasukan pertahanan, bagaimana mereka berlatih untuk menentang PKM. Besar jasa tentera dahulu, bagaimana mereka berjuang demi mempertahankan tanah air negara kita. Ini sejarah hitam 14 hari tahun 1945. Juga komunis, bagaimana mereka ini berganding bahu dengan KMM dan Tentera Pembela Tanah Air untuk menentang kemasukan bukan komunis yang bergabung, tapi adalah pasukan ini untuk mempertahankan negara. Tentera Bertang 3. Banyaklah informasi dia, kena baca. Ini keadaan darurat yang berlaku. Banyak informasi di sini. Ini Chin Peng mengambil alih PKM. Seorang yang tidak ada set of belonging pada negara, mereka tak kisah negara ni nak jadi apa, asalkan mereka capai misi dan visi yang mereka nak.
untuk kepentingan mereka sendiri. Ini bilik mesyuarat. Apa jauh sang? Ni orang militer juga. Dengar dia cakap dia sama 3 kali. Ini bilik mesyuarat. Mesyuarat tempat tersebut memang besar lah terowong. Lihat cara bagaimana terowong ni dibina pun sangat agak mengagumkan sebenarnya. Dia bawah tanah. Tak tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan untuk membina terowong ni, kita tak tahu. Melainkan ada ditulis lah, tak ada. Langkah-langkah memantas pemberontakan bersenjata PKM. Ini langkah-langkah yang dibuat. Antaranya kat pengenalan, memperkenalkan rancangan BRICS, iaitu pendapatan semula orang-orang Cina yang tinggal di pinggir hutan, penubuhan Majlis Persekutuan, membesarkan pasukan tentera polis. Pada bulan Januari, perang saraf telah digunakan untuk pendapatan rakyat bekerjasama dengan kerajaan menghapuskan komunis. Saraf juga digunakan bagi bentuk kekuatan untuk memusnahkan musuh, bukan sahaja untuk perkara-perkara yang tidak baik, tetapi perkara baik juga dilakukan. Banyaklah dalam ni. Nak baca ni, untuk orang yang minat sejarah ni, baguslah duduk dalam ni. Setengah jam tak cukup. Persiapan untuk melancarkan pemberontakan kali kedua. Maksudnya PKM ni dia melakukan pemberontakan bukan sekali tapi berkali-kali. Anda bagaimana kekuatan mereka? Kekuatan PKM ketika itu seramai 2047 orang yang terdiri daripada bahasa Cina, orang Melayu, orang India, orang asli. Nampak tak tu? Anggota PKM ni bukan sahaja terdiri daripada kaum Cina tetapi juga bangsa-bangsa yang lain juga turut sama. Sebab benda ni adalah berkaitan dengan propaganda yang dimainkan untuk menarik sokongan. Ada di kalangan rakyat juga terpedaya dengan mereka bagi memberikan mereka sokongan demi memastikan negara ini menjadi negara yang lebih baik pada masa yang akan datang. Perjanjian damai PKM dengan kerajaan Malaysia. Ini perdamaian dilakukan sampailah dekat hujung terowong. Faktor kekalahan PKM. Faktor kekalahan PKM adalah PKM tidak diterima masyarakat pribumi, terutamanya orang Melayu. Wujud perpecahan terhadap PKM. Sebab itu musuh ni, antara cara untuk menewaskan mereka adalah dengan memecah mereka dari dalam. Tekanan berterusan pelbagai bentuk operasi taktikal dari PK bukan satu polis menanjung. Langkah memutuskan kerangkaian sistem perhubungan, komunikasi, melumpuhkan sistem komunikasi, konsep keselamatan dan pembangunan sehingga menghadkan kemudian hubungan diplomatik yang semakin baik, menyebabkan Republik Rakyat Cina menghentikan sebarang bantuan dan sokong ke PKM. Maksudnya PKM mendapat bantuan secara langsung daripada China itu sendiri. Alhamdulillah, selesai. Semoga kita ni semua mendapat ibrah ataupun pengajaran daripada apa yang ditinggalkan dalam sejarah ini. Pastikan negara kita adalah negara yang terpelihara dan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.